Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan penggunaan rasuah pada skala yang membahayakan. Polis sedang menyiasat video tular yang memaparkan Orang pembantu tadbir Institut Latihan Perindustrian ILP mengaku tidak bersalah. Walaupun gejala rasuah tidak mengenal usia dan bangsa, namun sekiranya ramai orang muda yang terlibat, ia akan memberi kesan. 314 tangkapan yang dibuat sebelum ini menunjukkan tahun 2020 merekodkan tangkapan tertinggi iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor hari ini mendedahkan penjawat awam merupakan kumpulan tertinggi ditahan Suruhanjaya itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jenayah rasuah merupakan ancaman yang besar buat sesebuah negara. Jika ia tidak dibendung, maka ianya mampu membawa ataupun mendatangkan malapetaka yang dahsyat kepada negara tersebut. Kita boleh lihat bagaimana dinasti Ming, Empire Rom, malah Empire Islam Uthmaniyah sendiri mampu tumbang kerana perbuatan jenayah ini. Daripada sudut negara kita pula, kita boleh lihat bagaimana zaman Kesultanan Melayu Melaka pun mampu tumbang kerana jenayah ini, di mana ada segelintir pembesar yang sanggup menggadai prinsip dan maruah menjual maklumat sulit kepada pihak Portugis sehingga menyebabkan terjatuhnya Kesultanan Melayu Melaka. Namun pada hari ini, kumpulan kami akan mengupas isu ini daripada sudut pandang pendidikan. Mari kita sama-sama saksikan. Okey, hari ini saya nak bercerita tentang jenis-jenis suapan. Tetapi sebelum kita nak bercakap tentang rasuah ni mesti kena ada 5 elemen. Cukup 5 elemen ni barulah kita anggap dia sebagai rasuah. Yang pertama kena ada pemberi, yang kedua kena ada penerima, seterusnya suapan, keempat balasan, yang kelima niat jahat. Cukup 5 perkara ni barulah kita anggap dia sebagai rasuah. Okey, rasuah pun ada banyak jenis, bukan sekadar duit sahaja. Yang pertama, jenis-jenis suapan kita ada hadiah. Beri hadiah pun dianggap sebagai rasuah. Yang kedua, bonus. Yang ketiga, perkhidmatan, menawarkan perkhidmatan seks untuk lulus sesuatu tender, rasuah. Yang keempat, pinjaman. Yang kelima, jawatan, menggunakan jawatan untuk memberi rasuah. Dan yang terakhir adalah diskaun. So ingat semua rasuah tak semestinya duit sahaja. Banyak lagi perkara yang boleh dianggap sebagai rasuah. Okey, so mari kita lihat contoh-contoh situasi rasuah. Okey. Assalamualaikum. Cikgu, sila. Duduk. Baik, jemput. Silakan. Assalamualaikum. Tuan. Ya, Tuan Hanif, ada apa-apa berkenaan yang panggil saya ke jabat ni? Okey, gini. Kami dimaklumkan cikgu ni orang yang hebat dekat sekolah. Jadi fikir ham, sampailah fikir pentadbiran pun orang kata senang nak menguruskan sekolah. Jadinya saya panggil ke sini ni nak bagi satu hadiah lah. So kami dah mesyuarat apa semua. Kita dah bincang, kita dah sudilah nak terima Encik Aik ni sebagai guru besar di sebuah sekolah. Boleh ke? Betul ke Tuan? Sebenarnya saya okey je, boleh insya-Allah. Kalau okey tu mantap. Jadi sekarang ni saya nak serahkan satu surat terima jawatan lah. Lagi satu, ini ada satu surat perjanjian. Surat perjanjian untuk kita bila nanti ke jawatan guru besar, ada surat perjanjian untuk 50%. 50% ni ada bahagian projek dekat sekolah. Bila jadi guru besar ni, saya nak bagilah projek-projek yang saya ada. So 50% untung daripada projek tu nanti 50% masuk kat cikgu, 50% masuk kat saya. Jawatan GB dapat, projek pun dapat. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah contoh yang akan merosakkan masyarakat kita. PD Kinabatangan didakwa di Mahkamah Khas Sandakan selepas dipercayai menyalahguna kuasa. Assalamualaikum Cik Hafiz. Ada kat mana tu ya?
Waalaikumsalam, Cik Akmal. Oh, saya ada kat Gombak ni. Baru je balik dari sekolah. Tak adalah, saya ingat nak ajak lepak mamak sekarang kalau Encik Afif free. Nak lepak mamak? Petang-petang ni? Kita kan puasa. Maghrib pun lambat lagi ni. Lupa pula kita puasa hari ni ya. Tak adalah, saya call ni sebab dengar khabar Encik Hafiz dah naik jadi pengetua di SMK Cloud. Tahniah ya. Alhamdulillah, terima kasih atas ucapan Cik Akmal. Saya ni biasa-biasa je. Merupakan rezeki anak-anak. Saya pun banyak lagi nak kena belajar dengan Cik Akmal. Dan saya pun tengah fikirkan lagi ni macam mana cara saya nak naikkan taraf sekolah. Kebetulan Encik Hafiz. Saya memang call ni nak tanya pasal projek-projek dan tender-tender di sekolah Encik Hafiz. Saya ada orang yang boleh buat semua naik taraf di sekolah Encik Hafiz dengan harga yang berpatutan dan ada keuntungan lagi. Keuntungan? Keuntungan macam mana tu? Maksudnya? Tak apa Encik Hafiz. Yang penting Encik Hafiz jangan buka tender pada orang lain. Bagi orang-orang saya je yang ambil tender-tender di sekolah Encik Hafiz. Nanti keuntungan kita bagi dua. Saya tak nak buat kerja haram macam tu Cik Akmal. Cik Akmal silap orang ni. Saya letak dulu lah Cik Akmal. Assalamualaikum. Letak. Padan bukan kau Akmal? Saudara, penjawat awam bermaksud mana-mana individu yang berkhidmat di agensi ataupun syarikat-syarikat milik pihak kerajaan. Kesalahan salah guna biasanya berlaku apabila ada penjawat awam yang mengambil ataupun membuat keputusan sendiri yang boleh menguntungkan diri dan ahli keluarganya. Kesalahan ini telah diperuntukkan melalui Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sebagai contoh, seorang pengetua memberikan projek ataupun tender kepada adiknya sendiri. Ingatlah kepada warga pendidik semua, anda perlu berhati-hati supaya tidak terjebak dengan salah laku ini. Sekiranya ada ahli keluarga anda yang memasuki projek ataupun tender di sekolah anda, pastikan anda buat dua perkara ini. Yang pertama, mengisytiharkan kepentingan dan hubungan anda. Yang kedua, tidak terlibat secara langsung dalam proses pemilihan dan juga pembuatan keputusan. Ingat, rasuah membawa pada. Rasuah Malaysia SPRM kesal tahap korupsi anggota penguatkuasa selaku Barisan Hadapan Keselamatan Negara dilihat semakin kronik dan membimbangkan. Pesanan yang terlibat dengan rasuah akan disoal siasat oleh SPRM dan didakwa oleh Peguam Negara mengikut perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jika terbabit dengan rasuah, pesalah akan dikenakan penjara tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang dari 5 kali ganda dari nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana nilai yang lebih tinggi. Adakah kita ingin melihat negara kita yang aman, damai, harmoni ini hancur oleh sebab sikap tamak kita ini? Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi membentras isu ini. Saya akhiri tugasan kami kali ini dengan serangkap pantun. Bulan Ramadan, bulan mulia. Nikmat puasa berlimpah-limpah. Ayuh kita bersama-sama katakan tidak pada rasuah. Terima kasih. Salam Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.